Bincangkan, bolehkah kerajaan sekarang ini yang belum lagi dinamakan, di mana UMNO telah menolak nama kerajaan ini sebagai Kerajaan Perikatan Nasional. Dari itu, jalan penyelesaiannya untuk nama kerajaan ini tidak pula diberitahu oleh Majlis Kerja Tertinggi kecuali menolak nama Kerajaan Perikatan Nasional. Bagaimanapun, kabinetnya mudah untuk dinamakan. Bukan Kabinet Keluarga Malaysia tetapi Kabinet Merdeka, kerana menjelang pagi esok 2:30 petang 69 menteri dan timbalan menteri akan mengangkat sumpah jawatan, sumpah setia dan juga menyimpan rahsia. Dari itu, Kabinet boleh dinamakan Kabinet Merdeka, tapi kerajaan ini belum lagi ada penjenamaannya. Dari segi UMNO, dalam keputusan suara Majlis Kerja Tertinggi 2 hari yang lalu telah memutuskan bahawa kerajaan ini tidak boleh dinamakan Kerajaan Perikatan Nasional. Dan kerajaan ini juga masih lagi sama. Adakah kerajaan ini sama seperti yang berlaku pada tahun 2020, iaitu kerajaan yang dibentuk di kalangan ahli-ahli parlimen sahaja yang tidak melibatkan parti. Jadi waktu kemuncak perpecahan dalam UMNO antara dua kamp, satu kamp untuk keluar daripada kerajaan Amir Yassin dengan tujuan mungkin tidak lagi wujud Kerajaan Perikatan Nasional, bercorak campuran, dan satu kamp lagi untuk mengekalkan Kerajaan Perikatan Nasional. Yang jelas daripada 38 itu, 15 ahli parlimen dari UMNO menentangnya secara terbuka, tapi sang akhir duanya telah berpusing, berpatah balik untuk menyokong Kerajaan Perikatan Nasional dengan diperdana menterikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Mungkin anda tanya saya, siapakah yang dua orang itu? Jadi saya nak beritahu, namanya seorang bernama Tan Sri Nok Omar, kedua Aziz Abdul Rahim. Tan Sri Nok Omar telah termasuk dalam senarai Jemaah Menteri yang baru menjadi Menteri Pembangunan Negara Daulah Bandar, Menteri Pembangunan Usahawan. Tetapi Aziz Rahim tidak dalam senarai kerana beliau mempunyai kes mahkamah. Ya, dari demikian itu tinggal 13 orang lagi yang berada di dalam komplot All the President Man. Ya, selaku ahli parlimen, 13 orang yang dipanggil All President Man. Ya, The All President Man ini saya percaya mereka juga tidak berdiam diri ataupun menyokong secara ikhlas, dan kita telah melihat bahawa kabinet yang dibentuk oleh Datuk Seri Ismail Sabri telah meninggalkan ataupun telah menggugurkan nama Samsul Anwar Nasrah, ya, Menteri Tenaga sebelum ini, sumber asli dan tenaga sebelum ini. Jadi walau bagaimanapun, Menteri Pengajian Tinggi dapat semula oleh Datuk Seri Norani Ahmad yang kebetulannya bertaraf timbalan Presiden UMNO tetapi berjawatan Ketua Wanita UMNO Malaysia. Mungkin kerana politik, kerana bimbang, Ketua sayap tidak ditunjuk sebagai menteri, berbeza dengan PBBM di mana ketua Seri Kandinya kekal jadi menteri, maka dalam keadaan pahit ditelan juga, diletakkanlah Datuk Dr. Norani Ahmad sebagai menteri. Jadi ini senario-nya sekarang. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya nak memperkatakan ini, isu bolehkah selesai melepasi 100 hari ini berdasarkan kepada kenyataan yang diperbuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad, kita tak boleh nafikan beliau seorang pemikir. Bukan saja pemikir dari segi masa lalu dan sekarang, tetapi malah akan datang. Jadi kita tidak boleh melihat kenyataan itu juga sambil lalu, ataupun dianggap remeh ataupun tidak penting untuk dibuat kajian. Kenapakah Dr. Mahathir dalam kenyataan dia 5 hari yang lalu telah menyebut akan perihal-perihal ini, iaitu beliau berkata, saya tidak fikir perkara itu elok dilakukan kerana
kita tak nak tukar sekali lagi Perdana Menteri. Itu ayat dia, ya, yang dilaporkan di dalam berita harian. Kalau ke Parlimen dia, Ismail Sabri tak dapat majoriti Perdana Menteri, kena tukar lain dan dunia ketawakan kita. Jadi apakah maksudnya itu? Maka saya nampak Tun Dr. Mahathir nampak bahawa perpecahan dalam parti yang menjadi dua kelompok yang bersaing dalam senyap, yang tidak menunjukkan secara terbuka, akan meletup waktu sidang Parlimen. Dari itu, keabsahan ini akan menjadi satu keadaan ketegangan bukan saja antara parti pembangkang yang terdiri daripada Pakatan Harapan, Warisan, Pejuang, Muda dan semuanya, yang dikira sebagai kumpulan pembangkang yang berjumlah lebih kurang 105 orang ini, ya, berdepan dengan masalah orang dalam UMNO. Kerana Tun Dr. Mahathir sebagai seorang Perdana Menteri yang berpengalaman, dia sedar dan dia tahu bahawa UMNO punya budaya, UMNO punya kepimpinan dan perangai pemimpin UMNO ni. Dia amat tahu, dia arif dalam bidang ini. Jadi nak arif, nak tahu, mestilah berada dalam politik UMNO ni sekurang-kurangnya dalam 40 tahun, seperti yang dilakukan oleh sahabat saya yang Datuk Seri Nazri Abdul Aziz. Dia bermula pada tahun 78, dia sudah berada dalam UMNO 40. Dia tahu sangat perangai pemimpin UMNO dan seangkatan zamannya. Begitu juga saya yang berada dalam politik, walaupun tidak menjadi menteri, saya cukup tahu perangai pemimpin UMNO ni. Di mana dia berjuang untuk kepentingan negara, di mana dia perjuangan untuk perut dia. Pemisahnya ada dan jelas. Jadi dalam isu ini, tuan-tuan dan puan-puan semua, saya melihat bahawa pertanda perpecahan UMNO ini akan berlaku. Jadi Dr. Mahathir tak mahu ada berlaku keabsahan ini, kerana Dr. Mahathir masih lagi mahu menidakkan bahawa Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dari segi sebagai integriti, sebagai pembangkang yang tidak berpihak kerajaan, dia melaksanakannya, iaitu tidak berpihak kepada kerajaan Muhyiddin Yassin dulu. Tetapi di dalam menjatuhkan kerajaan hari ini, dia mungkin tidak berpihak kerana dia bimbang jika berlakunya keabsahan ini ditolak, maka yang jelas Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri. Tapi janganlah kita bimbang terhadap perkara ini, kerana sebenarnya apa yang akan berlaku nanti, UMNO tidak akan melakukan perkara yang dramatik ini dalam waktu undi percaya kepada Perdana Menteri. Tetapi sidang Parlimen sudah bermula. Antara tugas Parlimen tadi ialah untuk keabsahan undang-undang darurat yang dibuat dahulu, iaitu ordinan-ordinan itu yang untuk dibatalkan dan diterima oleh Parlimen. Di sinilah UMNO kemungkinan tidak akan memberikan sokongan penuh. Antara yang jelas sekarang ialah Tengku Razali Hamzah. Dia tidak akan hadir untuk menyokong untuk menerima ordinan darurat ini, kerana dia berprinsip bahawa ordinan ini dibuat dalam kerajaan yang tak ada keabsahan. Dari itu dia reject untuk mengundi menyokong. Kemudian bagaimana orang seperti Samsul Nasrah, bekas menteri yang tak pilih, tentu juga dia akan mencari helah. Bagaimana dengan Presiden Parti sendiri, Zahid Hamidi, tentu akan mencari helah bagi menutup supaya tidak nampak begitu konfrontasinya antara Najib Razak dengan Ismail Sabri. Kemungkinan Najib Razak akan mengundi. Tetapi yang diperlukan berapa orang sekarang untuk menghilangkan majoriti kerajaan ini? Tak lebih daripada 6 orang. Jadi kalau kita lihat sekarang orang-orang yang ini daripada UMNO ni akan menolak, cukup 6 orang. Kita boleh lihat nama-nama yang kemungkinan tak datang
tak mengundi dan datang tapi menolaknya. Antaranya Azlina, Osman Saad, antaranya Nur Jazlan daripada Macang, antaranya Ali Palmen Jerantut. Ini sudah pasti. Dan mungkin juga Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman mungkin juga membuat perangai tidak hendak datang kerana mereka tahu kalau mereka dah berpakat 6 atau 7 orang tidak datang, maka kerajaan ini kolap. Kerajaan ini ditolak rakyat, maka kerajaan ini akan tergantung dan pilihan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang akan berlaku nanti. Maknanya betul keabsahan itu diluluskan dulu oleh ahli parlimen dari UMNO. Tetapi apabila sampai kepada untuk mengesahkan ordinan darurat di zaman Muhyiddin Yassin, kemudian itu bajet dan sebagainya, tentulah orang UMNO sekarang marah. Pertama sekali apabila Datuk Seri Ismail Sabri mengekalkan Tengku Zafrul yang dilihat sebagai lapdog orang suruhan Muhyiddin Yassin. Maknanya walaupun Muhyiddin Yassin tidak berkuasa lagi sebagai Perdana Menteri, tapi telunjuk dia, arahan dia akan dipatuhi oleh menteri-menteri dia. Jadi dalam keadaan inilah saya percaya bahawa terlalu sukar untuk kerajaan ini dapat kelulusan dalam perkara-perkara yang lain selepas keabsahannya. Dan yang penting dan mustahak, pihak parti pembangkang khasnya Pakatan Harapan komited. Dia tidak akan menerima kerajaan ini kerana apabila menyokong kerajaan ini berarti dia menyokong Azmin Ali yang menjadi musuh ketat dia, yang merosakkan parti PKR. Jadi kalau anda sebagai presiden parti yang kemudian ada anggota parti anda melompat ke parti lain, kemudian dia menyerang anda balik, sekarang dia kerajaan, parlimen meminta untuk dia diberikan absahan, anda mau sokong atau tidak? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Maknanya dari segi ini juga sendiri, apa yang dicadangkan selama ini supaya kerajaan unity atau ayat yang dibangkitkan yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi pihak Istana Negara, politik baru. Makna politik baru ini kita ketepikan dulu kepentingan, ism, ideologi, sikap garis kita dalam politik untuk membetulkan kerajaan. Tetapi saya pernah percaya walaupun Datuk Seri Ismail Sabri sudah menafikan secara perbuatannya, iaitu tidak melantik Azmin Ali sebagai timbalan Perdana Menteri, tapi Azmin Ali kekal sebagai Menteri Kanan nombor 1. Kalau di zaman Muhyiddin Yassin, Menteri Kanan 1 adalah menjalankan tugas timbalan Perdana Menteri. Dari itu, Azmin Ali akan boleh masuk balik ke Wisma Satria, di Putrajaya, iaitu kediaman rasmi timbalan Perdana Menteri. Dari itu ketegangan sekarang berlaku. Pertamanya, Datuk Seri Ismail Sabri tidak akan mendapat sokongan 100% dari pihak pembangkang, khasnya Pakatan Harapan, kerana memilih semula Azmin Ali yang menjadi punca COVID sekarang ini berkembang dan sebagainya, dan meletakkan dia sebagai menteri yang asal. Inilah dia. Jadi Dr. Mahathir berpendapat kalau berlaku lagi kali ini menjatuhkan kerajaan ini secara tidak cukup majoriti untuk keabsahan keundang-undangan, Istana Negara tidak ada pilihan. Sebab perancangannya patutnya yang berlaku tidak sedemikian seperti kehendak Istana Negara, tetapi dilakukan ikut kehendak kepentingan orang politik. Dari itu kalau berlaku, apa akan berlaku jika keabsahan boleh diterima tetapi undang-undang akta ordinan darurat mungkin bajet akan ditolak? Maka kerajaan ini dia kira juga sebagai kerajaan yang tak ada keabsahan, yang tidak berlaku. Hanya yang boleh membantu kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri ialah meminta pandangan kepada Istana Negara untuk mendaruratkan negara ini dan beliau menjadi Perdana Menteri.
ataupun pengarah mageran ini. Itu saja jalan yang ada di depan. Dari itu tuan-tuan dan puan-puan, saya agak melihat bahawa isu yang berlaku sekarang ini kita kena kaji betul-betul. Kita kena kaji betul-betul bagaimana akan berlaku dalam masa 21 bulan. 200 hari. Bolehkah kita berjaya melaksanakan dalam masa 12 bulan, dalam masa bekerja 200 hari, yang ada 5 hari seminggu kita bekerja, kecuali hari Sabtu Ahad pun kerja, cuti pun tak ada lagi nak melawat Timur Tengah, Turki, Morocco, kita tak ada lagi lah. Melawat Korea, Jepun, ini para menteri lah. Melawat London, bawa anak bini ke London, tak ada lagi dah. Itu boleh lah, saya rasa boleh lah. Tetapi bagaimana penjawat awam? Bolehkah mereka bekerja sama macam orang politik? Tentunya tidak. Dari itu, saya nak harap tuan-tuan dan puan-puan semua terus melihat perkembangan ini secara politiknya, globalnya dan masa depannya. Jadi itu sajalah yang saya nak cakap, yang saya nak bagi tahu pada tuan-tuan supaya keadaan tidak menentu lagi. Kabinet namanya Kabinet Merdeka kerana lantik sehari sebelum merdeka. Kerajaan takkan nak nama Kerajaan Merdeka. Jadi kita sudah maklum, kalau melihat daripada komen-komen dan kenyataan bahawa rakyat tidak berpuas hati dengan kabinet ini. Mereka melihat kabinet ini hanya macam saya kata, saya ulangkan sekali lagi, ialah kabinet ular sawa yang berlengkar dalam lubang ke, dalam rumah kita ke, dalam semak ke. Saya selepas kenyang, telan lembu, telan kambing, kemudian dia menghilangkan diri untuk bertukar kulit. Dah bersalin kulit, dia keluar balik, dia mula mencari mangsa, sama ada dia nak belit atau dia nak telan terus. Itu sajalah tuan-tuan dan puan yang saya boleh cakapkan kepada tuan-tuan pejuang semua, rakyat dan juga tuan-tuan yang mendengarnya saya punya live ini. Ini pandangan peribadi saya. Jadi saya tidak babitkan orang lain. Jadi itu sajalah tuan-tuan.